Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali banyak syukur kepada Allah di atas pertemuan ini. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Tuhan, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Hasyr ataupun Al-Hashr, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang memberi maksud, wa ma ataakumur rasul, apa sahaja yang datang daripada Nabi, apa sahaja yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa sahaja yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun apa sahaja yang disukai oleh Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah. Dengan maksud beramallah, buatlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa sahaja yang ditegah oleh Nabi, apa sahaja yang tidak disukai oleh Nabi, apa sahaja yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fantahu, maka jauhkan diri kamu daripadanya. Bukan sekadar jangan buat, bahkan jangan mendekatkan diri kamu kepadanya. Wattaqullah, takut kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menepati apa yang disebutkan sebentar tadi,
maka azabnya, balasannya sangat-sangat dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat tersebut maka faham kepada kita perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena buat dalam hidup kita. Ataupun ada perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tetapi Nabi tak larang dan Nabi tak marah. Ataupun waktu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in laksanakan satu-satu benda yang Nabi tak pernah buat dan Nabi tengok dan Nabi tak larang, maka silakan. Ada pun benda yang dilarang oleh Nabi, jangan sekali-kali berani untuk menghampiri, apatah lagi untuk buat. Sebab perkara yang dibenci oleh Nabi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya tidak baik kepada diri dan agama. Sebab itu dalam peristiwa Adam dan Hawa, ketika mana Allah Subhanahu wa taala larang daripada makan hasil pohon di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam, Allah taala tak sebut jangan makan, bahkan menghampiri pun jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, menghampiri pun jangan pokok tersebut. Maksudnya benda yang dilarang oleh Allah jangan cuba-cuba, walaupun kata aku tak buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ni seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Abidin, bila kita nak buat satu-satu benda yang baik, pasti akan dihalang oleh 4 benda. 4 benda yang akan halang kita. Dan yang halang kita ni, dia takkan berputus asa. Yang pertama yang akan halang kita daripada melakukan kebaikan ataupun amal saleh, yang pertamanya ialah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ni bila dia tahu kita nak buat satu-satu benda yang baik, dia akan halang kita, dia akan ganggu kita. Dan dia tak pernah berputus asa kalau tak berjaya. Sebagai contoh, tuan-tuan rehat tadi tahu yang dalam surau kita ni ada kuliah sebagai contoh. Tuan-tuan ada niat nak datang, nak masuk, nak dengar. Waktu tu tuan-tuan, syaitan akan cuba menghasut, tak payah pilah. Belum tentu ada kuliah hari ni, ramai yang cuti anak masuk sekolah. Syaitan bisik. Tak, kita lawan juga, aku nak pi. Aku tak ada anak kecil dah, aku tak cuti, aku ada kat sini. Ada kuliah ke, tak ada kuliah ke, aku tetap pi. Tuan-tuan, adakah syaitan kata tak apalah, dah kamu nak pergi je lah, aku cari orang lain pula. Tak tuan-tuan, dia ikut kita. Dia ikut kita. Kita dah nak melangkah masuk, dia kata lebih baik pergi cari makan, sedap lagi. Kita lawan juga, tak nak pergi makan, nak masuk juga. Kita masuk tuan-tuan, dia tak putus asa kot lah, dia kata hampir masuk aku cari orang lain. Tak tuan-tuan, dia tetap bersama dengan kita. Bila kita dah masuk, duduk sila dah kat dalam ni, dia duduk bersama dengan kita, dia bisik kat kita, lebih baik cari dinding, nyanda sedap sikit. Kemudian tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan yang baik, niat pula iktikaf tuan-tuan. Dia tak putus asa kok dia nak pergi cari orang lain. Tak, dia ganggu kita juga. Bebek lena dia kata. Selagi nak sambung kerja pula. Yang ni kita kadang-kadang kalah. Tu yang kadang-kadang kita rasa mengantuk, betul tak? Mengantuk waktu duduk dalam ni je. Bila melangkah keluar daripada pintu sat lagi ni, tak ada dah yang menyengguk, tak ada dah yang mengantuk, tak ada dah yang menguat. Sebab apa? Sebab dia dah bebas dah. Dia akan kacau waktu kita nak buat benda yang baik. Ini di antara sikap dan perangai iblis dan syaitan. Satu. Yang kedua, nafsu. Nafsu yang ada dengan kita. Nafsu ni tuan-tuan, dia cukup tak berkenan bila kita buat satu-satu benda, untungnya kepada kita. Dia cukup tak berkenan.
Nafsu kalau Acik boleh kita buat satu-satu benda untung kat dia, jangan untung kat kita. Ni nafsu. Contoh, kalau kita pergi ke masjid ataupun ke mana-mana lah, kuliah dan sebagainya, tiba-tiba tabung lalu kat depan kita. Kita pun tarik duit daripada poket kita ni, tarik dapat 2 keping. Satu RM1, satu lagi RM50. Ataupun sekeping RM10, sekeping lagi RM50. Waktu tu tuan-tuan, bila kita tengok dua, nafsu ni tuan-tuan, dia kalau boleh yang RM1 tu bubuh dalam tabung, hak 50 tolak balik masuk dalam poket. Sebab apa? Dia tak nak untung kita. Sama juga tu belakang tu lagi ada tabung tu. Nafsu ni nafsu tuan-tuan. Sebab bila kita bagi dalam tabung masjid yang mai hari Jumaat ataupun tabung mana-mana tuan-tuan, yang kita bagi tu bukan untuk tabung tu. Bukan untuk masjid tu. Yang kita bagi itu adalah untuk kita. Maka nafsu ni kalau boleh jangan untung kamu, biar untung aku. Maka kalau kita bubuh RM1 tuan-tuan, untung dia. Kalau kita bubuh RM50, untung kita. Sebab benda ni tuan-tuan, nafsu cukup-cukup jaga. Yang ketiga, manusia. Ini di antara benda yang menghalang kita. Manusia. Bukan orang lain manusia ni, orang yang kita kenal. Jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang mereka ni ada yang mengganggu kita. Amboi dia kata setiap hari dah duduk dengar kuliah, jomlah kita pergi makan sekali. Kita pun sungguh juga lah. Hari ni confirm tak ada orang ni. Orang ramai cuti. Kita tewas. Kadang-kadang tuan-tuan, petang kita balik rumah dah. Siap-siap dah. Mandi siap, pakai jubah dah. Bos serban pula atas kepala tuan-tuan. Jiran sebelah kata, "Amoi sejak bila pakai serban?" Dah hijrah kot 2017 ni. Kita baru nak cuba-cuba tuan-tuan, kawan pula pi bubuh macam tu, patah balik tak jadi pi. Saya dapat saudara seorang tuan-tuan. Tahun 2010 saya balik daripada Mesir, saya beli jubah paling mahal kat dia. Sebab saya suka pakai jubah dan saya kalau boleh cari jubah yang elok, mahal tak apa. Saya beli jubah kat dia yang mahal. 2010 beli. Lah 2016 tuan-tuan, sekali pun tak pernah pakai lagi. Dia kata, "Ampun yang duk beli kat aku jubah, belilah benda lain. Kalau tasbih boleh gagah juga sambil-sambil bilang dalam poket, ni beli jubah. Sekali pun tak pernah pakai tuan-tuan. Baru nak try pakai waktu mula-mula buat balik dulu. Bukan orang lain kata, bini sendiri kata." Dia kata, "Amboi segak sat lagi pergi suruh orang tolak jadi imam lah tu." Tak jadi tu. Tak jadi tu, bunyi kata kena tolak jadi, bukan orang lain, bini sendiri kata. Saya pun kata mak ngah yang duk pergi kata macam tu sebab apa? Dah 6 tahun dah beli, tak pakai-pakai lagi, tuan-tuan. Bukan orang lain, orang. Yang keempat, di antara benda yang menghalang kita ialah dunia. Tapi bukan semua dunia. Kadang-kadang orang kata dunia ni menipu. Ya, dunia menipu, tapi bukan semua dunia yang menipu kita. Dunia yang menipu ialah dunia yang bila kita bersungguh, kita seronok dengan dia, kita bersungguh dengan dia, kita bekerja dengan dia, kita bersama-sama dengan dia, di akhirat nanti kita menyesal. Itulah dunia yang menjadi fitnah ataupun menjadi tipu daya kita. Tapi ada dunia tuan-tuan yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang ni tak apa. Kita sekarang tuan-tuan bukan duduk planet lain, kita duduk di planet dunia. Kita tak boleh lari daripada dunia. Malam semalam, saya pergi kuliah di satu tempat, section 20. Tempat ni lah, tempat Saiful ni. Saya parking sebelah BMW. Lawa.
Tak tahulah dia pengurusi ke apa, tak tahulah. Lawa. Saya kata, Haji tak ada motor kan? Dia kata ada saja, nak main naik kereta. Main naik kereta. Baguslah, sebab kita ada kereta, guna kereta. Bukan main seorang, main bawa ahli keluarga. Dan kereta tu nanti jadi saksi depan Allah Ta'ala. Dan kita takkan menyesal dengan dunia yang kita ada ni, sebab dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau jenis ada kereta tuan-tuan, punya lawa, punya besar, anak punya ramai tuan-tuan, kereta duk parking kat rumah, pergi surau naik motor tuan-tuan, berat. Ada orang kata kat si Amor, Ustaz, kereta macam racing. Saya kata saya pakai kereta macam ni sebab saya nak cepat sampai satu-satu tempat. Hari Ahad, pukul 8.30 pagi, saya di balik Pulau Pinang. Pukul 11, saya ada program di Masjid Bandar Tasik Puteri. Alhamdulillah, sempat sampai. Lebih kurang 3 jam, mereka kata, Ustaz, cepatnya sampai. Mau tak cepat, tekan 19200. Tapi bukan selalulah, jarang-jarang sekali. Tapi kalau siap pederah dengan wira tuan-tuan, mau tak relai enjin. Jadi dunia yang macam ni tuan-tuan, kita takkan menyesal. Kita guna dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka bukan semua dunia menipu, bukan semua dunia itu fitnah. Ada dunia yang kita menyesal dengan dia, ini yang dilarang oleh agama. Adapun dunia yang kita seronok dengan dia di akhirat nanti, kerana dengan dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini di antara perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kalau tuan-tuan mengaji. Pukul 1.30. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, seronok hari ini kita tengok ramai yang cuti hantar anak ke sekolah. Kan? Bukan setakat hantar, ambil gambar pula. Kadang-kadang bukan ambil gambar anak pun, ambil gambar cikgu. Yang mereka post tuan-tuan, semua lawa-lawa belakang. Saya pun tadi, nak pinjam anak siapa nak pergi sekolah. Anak sendiri tak sekolah lagi. Tak apalah tuan-tuan. Tapi ada satu benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dalam kesempatan yang ada ni. Bagaimana Nabi SAW, bila Nabi nak sampaikan satu-satu benda kepada seseorang, dan nak benda yang disampaikan tu masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Kan kita kadang kita ada anak, ada benda-benda yang kita nak sampaikan kepada anak, kadang-kadang anak buat tak peduli pun. Kita ada benda nak sampaikan kepada isteri, tapi kadang-kadang cara tak kena isteri pun buat tak peduli. Begitu juga sebaliknya. Tuan-tuan, di antara sahabat yang daripada kecil dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ni di antara sahabat, bila dia buat satu-satu benda menepati apa yang Nabi buat. Macam copy paste. Abdullah bin Umar ni. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Benda yang Nabi buat, benda yang Nabi laksanakan, benda yang Nabi suka, maka buat macam mana Nabi buat, seboleh mampu. Sebab kadang-kadang kita nak tiru sebiji tak kena juga dah. Kita semayang, memanglah kita nak semayang, sallu kama raaitumuni usalli, nak semayang sebiji macam mana Nabi semayang. Kita pula tak pernah tengok Nabi. Yang pernah tengok Nabi ni sahabat je.
yang pernah tengok sahabat tabi'in. Kita ni jauh tuan-tuan. Maka kita bacalah benda-benda yang disebut oleh Nabi, yang disampaikan oleh para sahabat melalui hadis dan sebagainya. Kita cuba nak buat tuan-tuan, tapi tak jadi. Tidak. Cara semayang kita, bukan kita tak nak buat macam mana Nabi buat, tapi tak jadi. Kadang-kadang semangat dah, tapi mai waktu takbir tak jadi. Tidak. Nabi SAW takbir tuan-tuan, tangan ni buka. Tangan ni buka. Angkat sekira-kira jari ni menyamai dengan cuping telinga. Tapi bila kita nak buat waktu semayang, dia tak jadi. Allah, kok tu juga jadinya. Tangan jadi kok tu, pekuk telinga. Allah. Dia jadi kok tu. Bukan kita tak nak buat, nak, tapi kadang-kadang tak jadi. Baik. Maka kita kena berusaha ke arah itu. Abdullah bin Umar ni, dia di antara seorang sahabat yang bila dia buat satu-satu benda, menepati benda yang Nabi buat. Kerana dia ni seorang sahabat yang Nabi pernah sentuh dia, Nabi pandang wajahnya bertentang mata dengan mata. Pernah satu hari Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Umar, Nabi pegang bahu Abdullah bin Umar. Nabi pegang bahu. Lepas Nabi pegang bahu, kedua-dua bahu dia dengan tangan suci baginda Nabi SAW yang mulia. Lalu Nabi SAW pandang kepada muka dia. Bukan setakat pegang, sentuh tuan-tuan, bahkan pandang muka. Lalu Nabi SAW bagi satu pesanan kepada dia dengan sabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil, kata Nabi. Apa maksud? Wahai Abdullah, jadilah kamu hidup di atas muka dunia ni seolah-olah orang asing. Maka tuan-tuan, bila hadis Nabi walaupun ditujukan kepada Abdullah bin Umar, hadis ni untuk kita. Maka Nabi kata, hidup kita di atas muka dunia ni ka'annaka gharibun, jadi seperti mana orang asing. Orang asing tuan-tuan terang mana? Berbeza dengan orang tempatan. Betul ya? Sini ada orang asing. Tu bawah tangga macam Myanmar. Tuan-tuan, orang asing ni dia terikat. Dia terikat, nak buat yang tu tak boleh, nak buat yang ni tak boleh, yang tu boleh, yang ni tak boleh. Dia terikat. Warga asing ni nak masuk kena ada pasport. Kalau tak ada pasport dipanggil parti, pendatang tanpa izin. Salah. Bukan tak boleh duduk, boleh, tapi duduk dalam keadaan salah. Minta maaf kalau ada parti kat sini. Burma pun pak ramai. Ataupun kata Nabi au 'abirus sabil, ataupun orang yang musafir. Orang yang musafir ni tuan-tuan, bukan lama pun dia pergi tempat yang dia pergi tu. Betul tak? Kita pergi Mekah tuan-tuan berapa hari? 12 hari, lepas tu kena balik ya. Kalau tak nak balik boleh duduk sampai 30 hari sebab visa dia sampai 30 hari, tapi tiket kamu dah beli dah, hotel dah booking dah, 12 hari, lepas tu kena balik ya. Kalau tak balik dalam masa tempoh 12 hari, walaupun ada lagi tempoh tapi kena merempak. Tapi okey juga jenis merempak kalau kat Mekah ni okey. Hotel kita jauh, tapi geng-geng hak merempak ni paling dekat sekali tuan-tuan. Dia tidur kat pintu Masjid Haram. Hak tu paling dekat sekali, package paling mudah tu. Tapi tu jenis husung, mai polis lari. Mai polis, hoi, 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 lari. Dulu kan kalau kita pergi umrah kan, kat celah-celah hotel kat Madinah tu kan ada jenis duduk lambung. 5 rial jubah dia lambung. 5 rial, 10 rial. Lah tak ada. Dulu tengah-tengah duduk lambung, polis mai. Hak lambung tu dah lepas, dia lepas ambil yang atasnya lari. Hak tu jatuh bawah. Lah tak ada, dia buat satu tempat je. Lah ni. Dekat dengan Saqifah. Dekat dengan Saqifah Bani Sa'adah. Tempat pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia buat kat situ pasar. Hampa menega lah kat situ. Jangan duk main lempak-lempak lagi celah-celah hotel. Jangan. Maksudnya orang musafir ni tuan-tuan, tak lama kita duduk di situ. Tak lama.
Dan kita bukan orang situ. Maka kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kamu hidup di atas muka dunia ni seolah-olah orang yang asing ataupun seolah-olah orang yang musafir. Maka tuan-tuan, bila keadaannya begitu, bila sebut orang asing ni, kena jaga elok. Benda yang tak boleh buat, jangan kamu berani buat. Ataupun orang yang bermusafir ni ada peraturan dia, ada ketetapan dia. Kamu langgar ketetapan, kamu langgar peraturan, maka kamu akan dikenakan tindakan. Begitu juga dengan kehidupan kita di atas muka dunia ni tuan-tuan. Ni tempat kita musafir. Tempat kita musafir. Tak lama tuan-tuan, tak lama. Maka beringat, nanti kamu akan balik. Kamu akan balik semula ke dunia. Oleh yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita duduk sinilah kita nak buat satu-satu benda yang kita boleh buat balik ke tempat kita nanti. Sebab tu tuan-tuan, di antara dalam hidup kita ni, bila Allah Taala bagi kesihatan kaki kita boleh duduk jalan elok tuan-tuan. Kita boleh ke sana guna kaki, kita boleh ke sini guna kaki tuan-tuan. Pi mana-mana kita boleh guna kaki. Jangan sampai kaki yang sama tak boleh nak guna untuk pergi ke tempat-tempat yang baik. Tak boleh nak pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dapat duk tengok elok tuan-tuan, tak rabun lagi, tak pakai spek lagi tuan-tuan. Jangan sampai mata yang sama ni tak sempat langsung nak baca Quran, nak tengok Quran, jangan. Di mahsyar nanti tuan-tuan, di antara benda yang kita harap sangat-sangat, syafaat. Di antara benda yang kita harap sangat-sangat, syafaat. Maka di antara syafaat yang boleh dapat kepada manusia ni, yang pertamanya Quran. Yang keduanya selawat kepada Nabi, yang merupakan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dua benda ni tuan-tuan, jangan kita pandang remeh dalam hidup ni, jangan. Jangan. Paling-paling kurang tuan-tuan, setiap hari boleh tengok Quran tak apa dah. Boleh tengok pun tak apa dah, baca belum tentu lagi. Betul kan? Baca belum tentu. Kadang tak sempat. Kadang tak reti. Kadang malu nak baca. Tak apalah, ambil tengok pun okey. Jangan sampai kita tak sempat langsung. Begitu juga dengan selawat. Jangan hari Jumaat je. Sebab kita ni biasa ingat kat Nabi selawat ni bila? Hari Jumaat. Sebab pergi sembahyang Jumaat, Tok Khatib pesan. Tu pun kalau tak lena. Kalau lena tak ada juga. Kalau lena dia bangun waktu mana? Ibadallah, dia pun bangun. Betul wak. Sebab apa? Ibadallah tu confirm nak habis lah tu. Tu okey lagi lah kalau dia bangun waktu ibadallah. Kalau dia bangun tuan-tuan waktu qomat, masuk tahiyatul masjid 2 rakaat terus lena tuan-tuan, dapat menyandar pula kat tiang, sedap tuan-tuan, lena terus. Khutbah pada awal tak pernah dengar. Tak sempat nak dengar. Bangun-bangun qomat. Ni jenis bangun-bangun marah ni. Dia kata apa ni? Jumaat apa ni? Khutbah pun tak ada, tiba-tiba nak qomat ni. Tuan-tuan. Bukan khutbah tak ada, khutbah ada, dia tidur waktu tu. Kita selawat hari Jumaat. Bila lagi kita selawat? Maulidur Rasul, Hijratul Rasul. Selebihnya tuan-tuan, pakai harap adalah sembahyang tu. Jangan. Sebab selawat ni besar kelebihan dia. Sufyan As-Sawri, seorang ulama yang hebat, disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Sufyan As-Sawri, seorang ulama yang hebat, jutaan anak muridnya dikenali. Tapi kadang-kadang ulama dulu ni orang kenal nama je, muka tak kenal. Hari ni muka kenal, nama pula tak kenal. Sebab viral. Sikit-sikit viral kan. Ulama dulu tak ada WhatsApp nak viral-viral ni. Kenal nama, jadi sebutan kepada anak-anak murid ni. Muka tak tahu yang mana satu. Sufyan As-Sawri pernah melakukan umrah tuan-tuan.
Dalam keadaan duk tawaf tu, dia tawaf, dia tengok ada seorang budak muda yang duduk di tepi dia, tuan-tuan, sama-sama bertawaf. Budak muda ni, tuan-tuan, sepanjang dia tawaf, dia tak baca yang lain melainkan duk selawat je. Selawat tak henti. Pusingan pertama selawat, pusingan kedua selawat, pusingan ketiga selawat. Selawat je, tuan-tuan. Jadi Sufyan Tsauri ni tanyalah. Daripada tadi aku tengok kamu nasyid selawat je, tak baca doa-doa yang maksur. Walaupun bacaan tu sunat, tuan-tuan, tak salah pun. Tapi kan ada yang disusun. Dia kata, tuan ni siapa? Budak ni tanya, tuan ni siapa? Dia kata, saya Sufyan Ats-Tsauri. Ya Allah, Masya Allah, dia kata, tuankah Sufyan Ats-Tsauri? Sebelum ni duk dengar nama je. Alhamdulillah dapat bertemu, dapat bersua. Dia kata, ginilah tuan, ada benda saya nak cerita. Dia kata, tahun lepas saya bawa ayah saya menunaikan haji. Ayah saya dalam keadaan uzur. Budak ni kata, ayah saya dalam keadaan uzur. Sayalah pimpin dia, sayalah bawa dia, tawaf bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba ayah saya jatuh sakit. Saya riba ayah saya letak kepala di atas ribaan saya. Tak lama lepas tu ayah saya meninggal. Di tepi Kaabah meninggal. Maka lepas ayah saya meninggal ni, muka dia berubah menjadi gelap. Maka budak ni pun terkejutlah, pasal apa jadi ke ayah dia ni? Apa yang dah jadi ni? Sambil-sambil istighfar, minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia ni. Ambil kain tutup, malu takut orang tengok. Jaga ayah dia, tuan-tuan. Duduk kat situ jaga. Maka dalam keadaan duk jaga ayah dia, sambil-sambil istighfar, doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia, dia terlena, tuan-tuan. Dia terlena. Bila terlena, dia bermimpi. Datang seorang yang sangat-sangat berseri-seri wajahnya, menghampiri dia dan ayahnya. Duduk di tepi ayah dia, buka kain yang ditutup. Maka orang tadi sapu muka, sapu macam tu, terus berubah yang gelap tadi menjadi cerah. Bercahaya ayah dia. Lalu orang tadi nak pergi, dia pun pegang kaki, tanya, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Tuan ni siapa? Tadi muka ayah saya begini, lepas tuan sapu, berubah muka ayah saya. Tuan ni siapa? Maka orang tadi kata, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kenapa dengan ayah saya ni? Apa dosa dia? Saya kenal ayah saya, apa dosa dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ayah kamu ni seorang yang fasik. Orang fasik ni orang yang mengekalkan dosa. Seronok buat dosa, bangga buat dosa. Apa dia tak pernah buat? Dia buat. Tapi kelebihan ayah kamu ni satu je. Mulut dia ni senantiasa selawat kepada aku. Dia rajin selawat ke aku. Maka aku datang ni untuk bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dia terjaga daripada mimpi, tuan-tuan. Dia terjaga daripada tidur. Dia mengamalkan solat. Sebab itulah dia sebut kepada Sufyan Ats-Tsauri, bila aku tawaf di Kaabah ni, aku tak nak baca yang lain. Aku nak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aku juga dapat syafaat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran jangan tinggal baca. Quran jangan tinggal baca. Solat kalau boleh, tuan-tuan, berjamaah. Solat kalau boleh berjamaah, di mana pun. Jangan kata bila sebut jemaah ni mesti di surau masjid. Tak, di mana-mana pun. Asal kata kita boleh solat berjamaah, solat berjamaah. Al-Ahmash, seorang tabi'in yang mulia, yang hebat, hidupnya lebih 70 tahun. Waktu dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, anak bini pakat main rumun tepi dia ni, tuan-tuan, menangis, tak nak dia meninggal. Tahu dia akan sakit, dia akan menghadapi sakaratul maut yang sakit. Anak-anak menangis, bimbang keadaan dia. Lalu dia sebut kepada anak isteri dia, hampa tak payah duk risau, tak payah duk teriak, tak payah duk nangis, tak payah risau.
Kerana aku dalam hidup aku 60 tahun aku tak pernah luput takbiratul ihram bersama dengan imam. Tuan-tuan, 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita 60 tahun luput semua. 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya apa? Tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam ni, maksudnya yang pertama dia solat berjamaah. Maksudnya solat dia berjamaah. Yang kedua tuan-tuan, solatnya di masjid. Sebab kalau di rumah biasanya seorang tuan-tuan, tidak? Bukan tak boleh nak solat di rumah, nak solat berjamaah. Di rumah pun tidak ada alasan untuk kita solat seorang diri. Ada anak, ada isteri. Lainlah kalau yang bujang, panggil kucing duduk tepi. Ada anak, ada isteri. Yang abang nak semayang ni, jom semayang jemaah. Ayang semayang dah. Mailah semayang sekali lagi. Boleh ke tidak? Boleh. Kita pergi surau, kita pergi masjid, orang habis semayang dah, kita panggil hak kita kenal, jom semayang. Aku semayang dah tadi, tak, jom semayang kali lagi, aku nak buat jemaah kan. Boleh hang jadi imam, jadi imam. Solat berjamaah, solat pula di masjid. Yang ketiga, bila dia sebut aku tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam, maksudnya dia solat di saf yang pertama. Sebab kalau saf yang ke-14 confirm masbuk. Saf yang kelima belum tentu. Kalau duduk saf yang pertama confirm takbiratul ihramnya bersama dengan imam. Yang terakhir, tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam dengan maksud intizarus salah ba'da salah. Maksudnya dia menanti untuk solat selepas daripada solat. Bukan duk tunggu je kat surau tu, tak tuan-tuan. Lepas bayang apa saja yang dia buat, dia terikat dengan masa. Sekian masa aku kena pergi. Aku kena pergi ke masjid, aku kena pergi ke surau, aku kena pergi ke musalla sebab nak solat berjamaah. Kita yang tak pernah rancang ni kadang-kadang tak jadi. Bukan kadang-kadang, selalulah tak jadi. Sebab kita tak rancang solat. Adapun time makan kita rancang, maka time makan ni tidak ada yang terlewat, on time. Tapi kalau semayang ni part time je lah. Cukup setakat tu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kuliah kita, tazkirah kita pada tengah hari ini memberi pengajaran, inzar ataupun peringatan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat insya-Allah kepada kita semua. Macam biasa tuan-tuan, hari ini saya nak mohon sumbangan untuk Pusat Pendidikan Al-Ghazali yang saya sendiri pengerusinya, yang saya kata saya pecut daripada Penang pukul 8.30 sampai pukul 11 di Tasik Puteri itu, sebab ada program sekolah lah. Jadi saya umumkan baru ni kenaikan gaji para staf dan bagi allowance kepada mereka. Duit tu duit macam ni lah. Duit daripada tuan-tuan yang bagilah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Tuhan, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, jadikan hidup kami di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga baik. Wa qina adzabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan, terimalah segala bentuk amalan yang kami buat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.